Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah 7 Januari bersama saya Ardi Herman Marzi. Memasuki tahun baru 2024, Gaza semakin hancur dan bumi barakah berubah menjadi medan kematian. Perang Israel-Hamas yang mengheret Asia Barat ke konflik yang lebih parah membuka ruang kepada Zionis untuk terus membantai setiap sudut semenanjung Gaza. Bila resolusi gencatan senjata akan lulus dan bila Israel akan diheret ke muka pengadilan. Dan berapa lama lagi rakyat Gaza perlu tunggu? Tempoh 3 bulan tiada siapa yang mampu menggugat Israel ketika rakyat Gaza hanya menunggu masa untuk disingkirkan dari tanah air sendiri. Israel bukan hanya menunggu masa untuk menghapuskan Hamas dan merampas Gaza, malah rakus membilang angka kematian yang ketika ini mencecah 22,722 nyawa. Sejak genosid tercetus 7 Oktober lepas, tiada satu kawasan pun yang sunyi daripada dentuman bom, termasuklah di Khan Yunis dan Rafah yang kononnya dimomokkan sebagai kawasan selamat. بيصحى بكفي حرب، بكفي ألم، بكفي تعب، بكفي جروح. يعني احنا تعبنا من كل شيء في الدنيا في الحياة، يعني تعبنا بطل في عنا أصلا مقومات للحياة إنه احنا نعيشها. يعني انت هيك شايف، للعجين بهدلة، للغسيل بهدلة، معاناة لما بنجيب المية للشرب، بنجيب مية للحمامات، بهدلة يعني بهدلة في كل شيء. Tidak cukup semenanjung Gaza, tebing barat iaitu wilayah yang diduduki juga turut terpalit sama. Modus operandinya sama, menyerang secara meludu, serbuan dengan alasan memburu pengganas dan sesuka hati melepaskan tembakan kepada orang awam yang tidak bersalah. Bagaikan mengatur strategi untuk melenyapkan bumi Palestin, rumah penduduk yang baru saja dibina di Baitul Maqdis Timur hanya tinggal cebisan akibat diratah jentolak Zionis. Mengapa dalam tempoh 3 bulan tiada sesiapa pun yang mampu menghalang kezaliman Zionis? Malah berkali-kali persidangan di pentas PBB hanya membuang masa kerana akhirnya keputusan resolusi diveto sekutu kuat Israel. بكفي ظلم أطفال بموتوا مشايخ وين العالم وين مجتمع الدولة وين العرب يخافوا الله حبس حرام قاعدوا أمان ليش يقصفوهم. Istilah cukup yang dilaungkan rakyat Gaza jelas menggambarkan suara dan rayuan mereka agar dunia bertindak terhadap perbuatan di luar kemanusiaan ini. Sementara itu, tinjauan wartawan Al Jazeera di Rafah mendapati tanda-tanda kelaparan ada di mana-mana. Amaran turut dikeluarkan agensi bantuan bagi pelarian Palestin UNRWA terhadap peningkatan peratusan kebuluran jika sekatan bantuan oleh Israel tidak dilonggarkan. Malnutrisi serta penyakit juga berisiko mengancam 1,1 juta kanak-kanak di Gaza. Busuknya Israel ini semakin terserlah apabila Senator Amerika Syarikat mendedahkan bekalan bantuan banyak terkandas di gudang di Mesir gara-gara dihalang Israel untuk memasuki Gaza. Bukan setakat persoalan bila perang akan tamat, tetapi lebih meninggalkan tanda tanya. Adakah kehidupan rakyat Gaza bakal berakhir dengan kebuluran? Baik, kemarahan rakyat Palestin turut memuncak selepas timbalan Ketua Hamas Saleh Al-Aruri terbunuh dalam serangan drone Israel yang menyasarkan pejuang Palestin di Lubnan. Cuak dengan kebangkitan rakyat Palestin yang tidak mengenal erti gentar, Israel mengatur fasa baru perang dan memperhebat serangan di Rafah dan Khan Yunis sebagai persediaan berdepan tindak balas dari pejuang Hamas di Gaza. Kematian figura penting dalam kumpulan Hamas itu mencetuskan protes jalanan di Ramallah dan mereka menuntut balas dendam oleh kumpulan Hizbullah iaitu sekutu Hamas di Lubnan.
Sejak perang di Gaza, Lubnan Israel sering berbalas serangan di sepanjang sempadan dan dengan kematian Al-Aruri serta beberapa pemimpin Hamas yang lain baru-baru ini, ketegangan di sempadan itu dikuatiri akan bertambah buruk. Malah ia akan mendorong Israel untuk terus mengganyang Gaza bagi mencapai matlamat rejim untuk menghapuskan Hamas. إذا فكر العدو أن يشن حربا على لبنان حينئذ سيكون قتالنا بلا سقوف بلا حدود بلا قواعد بلا ضوابط وهو يعلم ماذا أعني. Al-Aruri antara sosok penting yang mengasaskan sayap tentera Brigade Izzuddin Al-Qassam dan Israel menuduhnya mendalangi serangan maut ke atas penduduk Israel selama bertahun-tahun. Sementara itu, tragedi letupan berkembar di Iran ketika majlis memperingati Jeneral Pengawal Revolusi Qasem Soleimani turut menggugat situasi di Asia Barat. Iran terus menyalahkan Israel dan Amerika Syarikat atas insiden yang membunuh lebih 100 orang dan berikrar untuk membalas dendam walaupun Israel dan Amerika Syarikat menafikannya. Serangan itu mencetuskan kebimbangan konflik yang semakin meluas di rantau itu. Serangan pihak tentera Israel ini yang membunuh dan tanpa membunuh anak-anak kecil, perempuan dan juga civilian atau orang awam tanpa mengira sama ada mereka berlindung di hospital atau berlindung di sekolah-sekolah ungguan dan sebagainya. Dan ini akan menimbulkan satu generasi baru di mana akan membalas dendam atau akan tidak ada, Hamas tidak akan dapat dihapuskan. Kalau kita lihat ini, dia akan ada penggantinya. Ya, jadi pada dasarnya kita tidak akan melihat peperangan di Gaza ini akan berhenti dalam masa terdekat. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant turut mengaku bahawa Zionis diserang di 7 pelusuk termasuk dari Gaza, Lubnan, Syria, Tebing Barat, Iraq, Yaman serta Iran. Apalagi strategi jahat Israel untuk mengukuhkan kuasanya di rantau itu. Baik, selepas pelbagai cara untuk menghentikan perang di Gaza gagal, Amerika Syarikat dan Eropah ketika ini memulakan usaha diplomatik dengan mengadakan pertemuan dengan negara-negara Asia Barat. Penyelesaian dua negara atau Two States Solution kembali hangat disebut-sebut sebagai solusi terakhir bagi mewujudkan keamanan yang kekal di Palestin. Pertemuan pertama bermula di Turki dan hasilnya Menteri Luar Turki mengulangi gesaan agar penyelesaian dua negara direalisasikan bagi menamatkan episod perang yang berlanjutan lebih berdekad lamanya. Lautan itu kemudian dibawa ke Jordan, Qatar, Emirat Arab Bersatu, UAE, Arab Saudi dan Mesir. Sementara itu, Ketua Hamas Ismail Haniyeh berharap negara-negara Arab yang terlibat mendesak Blinken agar fokus menamatkan pencerobohan sekaligus mengakhiri pendudukan seluruh wilayah Palestin. فإننا نتمنى من الإخوة المسؤولين في الدول العربية والإسلامية التي ستلتقي بوزير الخارجية الأمريكي التأكيد للإدارة الأمريكية بأن مستقبل منطقتنا واستقرارها يرتبط بشكل وثيق بقضيتنا الفلسطينية. نكبلنا التحدي ونكبلنا التحدي والشعب جاهز للحرب والشعب جاهز للحرب. Penyelesaian dua negara sebelum ini dipersetujui banyak negara, namun tidak disenangi Hamas dan rakyat Palestin kerana ia hanya akan menguntungkan Israel. Tambahan lagi, negara haram itu memang tidak boleh dipercayai
walau apa bentuk penyelesaian dicapai sekalipun. Memang kita berharap two-state solution ini dapat menjamin keamanan di Palestin, iaitu di Gaza dan juga di West Bank. Tapi pada dasarnya dengan serangan Israel dan polisi Israel sekarang ini tidak kondusif untuk pihak Palestin menerima two-state solution ini. Dengan serangan-serangan yang amat kejam dilakukan ke atas Gaza, bahkan serangan juga dilakukan di West Bank. Secara dasarnya perjuangan asas Hamas dan rakyat Palestin adalah untuk memperjuangkan kembali tanah yang dirampas, bukannya memberi muka kepada Israel untuk menduduki bumi Anbiya itu. Baik, sekian Globe Al-Hijrah, lagi kupasan isu antarabangsa dan dunia Islam minggu hadapan. Saya Ari Herman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.